Okey. Okey, saya nak record kejap video ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada okey, untuk kelas hari ni Waalaikumsalam. oh, okey, kelas kita dikunjungi oleh guru kanan sains dan matematik, Puan Wan Rukiah. Okey, terima kasih Puan Wan sebab sudi masuk untuk observe saya kelas Google Meet, kelas matematik bersama dengan kelas Avery dengan Robi. Okey, ini kelas gabungan. Okey. So hari ni saya buat Google Meet sebabnya ialah bila masuk bab baru saya akan buat Google Meet. Okey, so yang biasanya kelas bukan Google Meet saya akan share video YouTube yang saya kongsikan. Okey, itu video YouTube yang saya buat. Okey, baiklah. Untuk hari ni kita akan masuk bab 8 iaitu bab serakan. Sebelum ni ialah bab 7 awak dah belajar ialah graf gerakan. Okey, untuk bab 8 ni tak ada susah pun tak senang. Dia cuma refresh balik pada tingkatan 1 ataupun tingkatan 2 awak pernah belajar benda ni. Kalau tak salah saya lah. Betul, pernah belajar tak Nazhan? Nazari? Bukan topik serakan tapi lebih kurang macam serakan ni. Pernah belajar tak? Data terkumpul pernah belajar kan? Form 1, Form 2 kalau tak salah cikgu. Ingat lagi kan Nazhan? Lupa dah. Okey, untuk bab 8 ni ada? Ingat Bab 8 ni tajuknya ialah serakan. Okey, dalam ini kita akan belajar teknik pelajaran ialah menerangkan maksud serakan. Okey, cikgu akan explain maksud serakan, lepas tu awak akan dapat memahami apakah maksud serakan. Serakan ni ada sangkut paut dengan awak main game kan, PUBG. Pernah main PUBG kan? Lebih kurang macam tu lah nanti saya explain kan. Apa yang seronoknya. Kemudian, membandingkan dan mentafsirkan serakan dua terlebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, plot batang dan daun. Kalau cikgu ikut info, Form 1 awak dah belajar je. Betul ke? Ain? Pernah belajar tak? Ain pernah? Palau cikgu lah ni. Okey. Kemudian plot titik. Plot titik ni. Okey, kemudian kat sini awak akan tahu untuk nyatakan beza saiz set kumpul data dengan betul dan mengetahui langkah-langkah untuk membuat plot batang daun dan juga plot data, plot titik, plot data lah. Okey. So, okey, aktiviti ni tak apa nanti kemudian. Okey, so saya akan buat PPT nanti lepas ni nanti. Okey. So sambil tu saya akan tanya soalan pada awak jangan palau saya lah nanti. Boleh Okey. So untuk sukatan serakan data tak terkumpul iaitu bab 8. Dia ada dua jenis. Okey. Apakah beza data terkumpul dengan data tak terkumpul? Siapa boleh beritahu saya? Apa beza data terkumpul dan data tak terkumpul? Siapa boleh beritahu saya? Okey. Ada 4 orang je ni. Tak apa, khabar je. Siapa boleh beritahu saya? Allah Akbar. Hilang dah. Apa beza dia? Siapa tahu? Awak pernah tengok benda ni? Beza data terkumpul dan data tak terkumpul. Okey. Data tak terkumpul. Siapa boleh beritahu contoh? Data tak terkumpul. Okey. Apa contoh? Data tak terkumpul. Siapa boleh beritahu saya contoh? Nazari? Tahu tak tahu? Tahu ya. Nazan okey.
Contoh data tak terkumpul. Ain dengan Afira. Dia Tahu tak? tidak Ah, dikumpulkan. tak terkumpulkan. Okey, betul. Contohnya, cuba fikir. Betul tak tu? Contohnya, dia tak terkumpul, betul. Tapi contohnya apa? Khabar je, tak apa. Salah bukan jumlah rotan pun. Okey, apa? Contohnya tak terkumpul. Ha, contohnya, saya bagi sini, nanti cuba awak fikir lain contoh lain. Contohnya untuk markah pelajar. Ada dapat 80, ada dapat 90. Tu contoh data tak terkumpul. Okey. Ada dapat 75, ada dapat 60, ada dapat 80, ada dapat 90, ada juga dapat 90, ada dapat 95. Tu data tak terkumpul. Contohnya markah pelajar. Kalau contoh lain, siapa boleh beritahu saya? Data tak terkumpul. Okey. Usia. Usia, pandai. Usia tak usia apa dalam kelas Usia dalam kelas sama dia semua, 16 tahun. Usia di kejiranan, betul. Taman kejiranan ada umur 5 tahun, ada umur 10 tahun, kan? Ada umur 12 tahun, ada umur 60 tahun, ada umur 50 tahun, ada umur 40 tahun. So data-data ni pun nama dia data tak terkumpul, tak terkumpul. Ambil jumpa kan. Pergi taman, okey. Okey, itu contoh data terkumpul. Okey, very good. Okey. Okey, satu lagi ialah data terkumpul. Siapa boleh beritahu saya, apakah contoh data terkumpul? Data terkumpul ni, contohnya apa? Siapa boleh beritahu saya? Okay. Welcome to Ali Syahir. Okey. Contoh siapa beritahu saya? Orang lain lah. Ain, mana Ain? Jangan malu-malu. Buka suara je, khabar je. Data terkumpul. Contohnya siapa beritahu? Ali. Okey, Ali. Apa dia, Ali? Ali Syahir. Okey, apa dia data terkumpul? Angkat tangan tu. Ada. Okey, saya bagi contoh. Contohnya, saiz kasut. Saiz kasut di kedai. Saiz kasut 30 sampai 40 ada 5 pasang. Saiz kasut dari 41 sampai 50 ada 10 pasang. Saiz kasut 51 saiz sampai 60 ada 15 pasang. Okey, ni nama dia data terkumpul. So, maksudnya 30 sampai 40 kumpul dia 50 pasang. Okey, daripada 41 sampai 50 ada 10 pasang. Tu namanya terkumpul. Dia tak ambil lah 31 apa saiz, 40, 32 per saiz, 33 per saiz, tak ada. So, nama dia ni data terkumpul contoh. Okey, cikgu nak awak cuba beritahu saya. Selain pada saiz kasut, apakah data terkumpul yang awak tahu? Semua tahu sebenarnya ni. Okey, cuba beritahu saya. Saiz kasut, saya contoh. Contoh kedua. Okey, cepat. Kalau bilangan pelajar, Bilangan pelajar di sekolah. sekolah. Maksudnya, tingkatan 1, berapa orang, ya? Ha. Okey, betul. Pandai. Tingkatan 2, berapa orang? Tingkatan 3, berapa orang? Very good. Boleh? Kemudian kita asing juga lelaki dengan perempuan. Okey, itu namanya data terkumpul. Okey, good. Selain pada tu, selain pada tu. Siapa ada idea lagi? Selain pada saiz kasut dengan pelajar. Kan? Nazhan, ada? Data terkumpul. Ali Syahir, ada?
Kan, selain pada ni, saiz kasut dengan pelajar. Ada nampak lagi tak? Data terkumpul. Apa contoh lagi? Tinggi pelajar. Betul? Tinggi pelajar pun boleh. Daripada 100 cm sampai 120. Berapa orang pelajar? 121 sampai 130. Berapa orang pelajar? Okey, maksudnya awak akan ambil data tersebut. Okey, itu dah statistik. Okey, ini adalah contoh data terkumpul. Okey, so daripada sini, apakah yang kita akan dibincangkan? Saya akan terangkan maksud serakan. Okey. Yang kedua, saya akan bincangkan tentang plot batang dan daun. Dan tiga, plot titik. Okey. Okey, tujuan plot batang daun-daun ni dengan plot titik ni adalah untuk mendapatkan maklumat. Okey? Dapatkan maklumat untuk jawab soalan. Okey, soalan dia katanya. Kemudian awak akan bagi satu ulasan. Itu dalam serakan data sukatan terkumpul ni. Okey, seterusnya. Okey, awak pernah main PUBG tak? Nazam pernah main PUBG? Pernah Ego, pernah. Oh, pernah. Okey, ada. Ali Syahir pernah? Pernah. Dia main tembak-tembak betul tak? Ha. Dia main tembak-tembak kan? Awak tentang senjata betul? Ha. Okey. Ya. Oh, kita letak target lah. Okey, ni sebagai target. Okey, ni target. Okey, mesti pernah main game kan? Kalau tak main game ni. Okey. Okey, so ada 4 jenis. Okey, satu ni contoh Nazhan. Okey, Nazhan tembak kena center 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian Nazairi tembak pula keteng tembak ke sini. Okey, kemudian Ali pula tembak ke sini. Keteng. Allah, target. Target mesti tengah-tengah tu tak? Kemudian siapa lagi ni? Afira kan? Okey, Afira tembak ke sini. Biasalah first time main. Keting. Okey. So ada 5 ataupun 6 cubaan menembak ni. Cuba beritahu saya. Okey. A, B, C dengan D. Siapakah tembak yang paling tepat? Kena. Yang mana? A, B, C, D. Cepat siapa? A, B ataupun C ataupun D. Siapakah tembak yang paling tepat? Kena center. A. A. Okey. So A. Dia tembak ke tepat. Betul? So daripada sini kita boleh tahu dah. Apakah kaitan sukatan serakan dengan apa panggil tembak-menembak tu. Okey. Sukatan serakan, so saya explainkan dia adalah sukatan serakan ialah sukatan tekanan lah dah. Apa benda tu? Taburan. Okey. Sukatan taburan. Okey, cuba tengok. A tu. Tengok A ni. Dia punya jarak antara titik-titik ni kecil ke besar? Jarak antara tembakan tu. Kecil ke besar? Kecil. Okey. Yang mana jarak antara titik tu besar? A, B, C, D. 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 Okey. Nampak jarak ni? Nampak jarak ni? Jarak ni. Yang ini besar. Okey. So, apa beza dua ni? Allah, hilang dah. Bila serakan kecil, okey. Jika bezanya
kecil. Contohnya A. Okey, jarak antara titik-titik tu kecil, betul? So, maksudnya serakan dia kecil. Itu maksud serakan. Kalau nyandi pula, serakan dia besar. Okey. Jika bezanya besar. Contohnya tembakan D. Okey. Tu serakan taburan titik-titik tu. Okey. Kalau jarak jauh tu maksudnya serakan dia besar, taburan dia besar. Okey, kalau yang kecil tu maksudnya beza dia kecil, so serakan dia kecil. Okey. Jadi kesimpulan dia kat sini, aku nak bagi tahu. Okey. Serakan besar, sebut tulis sini serakan besar, S tu untuk serakan Okey, serakan besar maksudnya nilai dia besar. Kalau serakan kecil, nilai dia ialah kecil. Okey. So, kat sini saya bagi awak, boleh kecilkan kot. Saya bagi untuk print screen ataupun screenshot untuk sebagai nota awak. Okey, saya bagi 5 second. Okey, untuk salin nota ni, salin nota nak screenshot ataupun print screen. Guna handphone untuk laptop awak. Okey, clear. Tu maksudnya serakan. Jadi, kesimpulan yang lain ialah serakan ini adalah data atau dapatan yang diperolehi daripada sesuatu pemerhatian. Okey. Boleh Yang ni saya highlightkan warna hijau ni. So, serakan ialah dapatan atau data atau dapatan yang diperolehi daripada sesuatu pemerhatian. So, kalau kat sini, apa dapatan kita? A ialah tembakan yang tepat. So, serakan dia kecil. Dan D ialah tembakannya kurang tepat sebab serakan dia besar ataupun taburan dia besar. Okey, clear? Okey, ni buat basic ni. Okey, ni buat warm up ni. Okey, clear. Contohnya, kita tengok contoh ni Ingat, kalau ada masalah ataupun tak faham, tolong beritahu. Saya okey je. Diulang. Okey, tengok contoh satu. Contoh satu ni pun ada dalam buku teks. Kita rujuk sama-sama dalam slide ni. Okey, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, saya nak tanya awak dulu. Data terkumpul ataupun data tak terkumpul yang ini? Siapa nak ni? Ke awak tengah fikir, biarlah dia jawab, tak apa, awak jawab je, tak kisah. Data terkumpul ataupun data tidak terkumpul? Yang ini, contoh ni. Data terkumpul. Data? Terkumpul. Kumpul. Okey. Betul? Tak terkumpul. Okey, data tak terkumpul. Okey, senang je ingat. Kalau data terkumpul ni, dia ada jadual. Okey, dia ada jadual. Yang ini adalah data tak terkumpul. Dia tak bagi jadual. Dia bagi kena buat macam tu je. Okey. Boleh buat macam tu je. Ni namanya adalah data tak terkumpul. Okey. Boleh Afira? Okey. Don't worry, be happy. Okey. So, inilah data tak terkumpul. Ini risau. So, nyatakan, soalan ni adalah nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Beza jisim ni ialah jisim yang paling berat tolak yang paling ringan. Okey. Okey, faham tak? Yang paling berat tolak yang paling ringan. Cuba tengok dalam data ni, yang manakah paling berat? Jisim terbesar. Siapa boleh beritahu saya? Jisim terbesar. Mana jisim terbesar dalam ni? Nampak tak? Tak nampak, saya zoomkan. Berapa? 79. 79, thank you. Jisim terkecil.
47. 47. Very good. So, macam mana nak beritahu beza? Senang dia. 79 tolak 41. Okey, tolong kira untuk saya kejap. Kalkulator saya problem. 32. Pandai. 32 kilogram. That's it. Itu saja. Boleh? So, dalam buku awak ni, buku apa nama ni? OMG ni pun ada nanti awak boleh buat nanti. Muka surat 116 nanti ya. Okey, tu nanti dulu. Nanti saya bagi task. Kita teruskan dulu dengan contoh 2. Mana contoh 2? Tinting B. Okey, ini pun ada dalam buku teks. Nampak ke? Nampak. Saya takut nampak ni. Okey, Jun. Rajah menunjukkan, ni contoh 2 plot titik bagi panjang dalam cm bagi sampel beberapa jenis serangga. Nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Okey. Nak tanya dulu. Awak faham ke apa ni titik-titik ni? Okey. Yang titik-titik ni ialah okey. 3 cm ni 3 cm tau. 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Okey, saya nak tanya awak dulu sebelum saya explain. Apakah maksud titik-titik tu? Ini. Siapa boleh beritahu saya? Tak apa, salah beritahu. Kita ni bincang, discuss. Apa maksud titik-titik ni? Siapa boleh beritahu? Kan? Bilangan. Bilangan apa? Serangga? Okey, pandai. Betul. Ni nama dia bilangan serangga. Okey, good. Maknanya 3.1 lah 3.1 ada seekor. Boleh cakap seekor Okey. 4 cm, 4.1 ada 2 ekor. Macam tu. Okey. 6 point sini, 6 point apa? 6.8 lah kot. 6.8 ada 3 ekor. Itu maksud dia bilangan titik tu. Lepas ni cikgu akan tunjuk macam mana nak buat plot titik. Ni nama dia plot titik. Plot titik. Cikgu akan tunjuk macam mana nak buat. Senang je. Okey, jadi dia kata beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Okey, sebenarnya dia suruh beza macam tadi lah kan. Berat. Okey. Kita agak-agak lah Yang paling kecil ni berapa cm? Saya zoomkan untuk awak. Nampak tak berapa cm? Boleh tak saya katakan sebagai saya padam balik Nanti dia kacau lah nanti. Sini ialah 3.1 cm. Okey, boleh. Itu paling kecil. Yang paling panjang berapa cm agak-agak? Siapa boleh beritahu saya? Yang ada berapa ekor? Senang yang ada berapa ekor? Yang ada berapa ekor? Pandai, yang 3 ni. So, saya agak dia adalah 6.8 cm. Jadi, yang terpendek pendek ke? Okey. Alamak, mana berlari ni? Okey. Okey. Yang sampel terpendek 3.1. Sampel terpanjang 6.8. Okey, jadi tolong kira untuk saya. Apakah beza 6.8 tolak 3.1? Dapat berapa komen? Dah, kira dah. 3.7. 3.7 cm. Okey, that's it. Itu nama dia beza saiz. Okey, clear yang tu? Okey, tak apa. Saya akan habiskan ni. Lepas tu nanti saya bagi task kat awak nanti. Okey, next. Okey, sekarang saya nak masuk untuk plot batang dan daun. Okey, awak akan belajar dua tau. Plot batang dan daun dan juga plot titik saya beritahu tadi. So, saya nak tunjuk dulu macam mana nak buat plot batang dan daun. Okey. Tapi tak tahulah betul tak? Awak pernah belajar tak masa form 1?
Tak pernah ke pernah? Cuba tolong beritahu saya. Sebab saya dapat mana ada kata pernah belajar. Adi pernah belajar, Adi? Kita dah lupa dah. Lupa adikku. Pernah belajar tak dulu? Tak pernah? Tak kot. Tak apa. Okey, tak apa. Kalau tak apa, saya tunjuk. Okey, so saya explain plot batang dan daun ni. Ingat batang dan daun. Ni pokok. Ni batang pokok. Okey. Ni ada daun. Daun warna hijau lah kan? Warna hijau daun. Okey. Apa sangkut paut batang dan daun ni? Okey, senang je. Merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan satu set data. Melalui plot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah yang paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Okey, saya tunjuk satu nanti kita buat sama-sama tau. Okey. Dia nampak tak? Saya takut awak tak nampak ni. Okey, nampak tak? Okey, mula-mula kita kena buat kotak macam ni. Batang, daun. Okey, batang, daun. Okey, cuba tengok. Dia dah susun dia ni. First, 27. Okey, cuba tengok. Batang, kenapa dah ambil 2? Okey, saya asingkan senang. Padam dulu. Saya nak tulis batang dengan daun. Okey, nampak tak? Kiri dan kanan. Saya ambil dulu 27 27. Okey, yang 20 ni kenali sebagai batang. Dan 7 ni kita katakan sebagai daun. Jadi nampak tak? 27. Itu nama dia batang daun. Okey. Dan seterusnya 29. Nampak tak? 2, 9. Itu maksudnya batang dan daun. Okey, clear tak? Saya nak tanya dulu, clear tak ni? Kalau tak clear, saya nak ulang balik. Clear tak? Clear. Clear Boleh, cantik. Okey, sekarang cikgu nak test awak untuk 3 pula. 3. Kenapa batang 3? 3. Daun berapa? 1, 1. Pandai. Lagi? 2, 2. Pandai. Okey, saya tanda dulu yang dah tanda. Lagi? 4, 4. Pandai. 5, 5. Lagi? 5. 5. Okey, good. 6, Pandai. 7. 7. Lagi pandai. Good. 8, 7. Sabar dulu. Ada 7 lagi. 8. 8. Lagi? 8. Lagi? 9. Lagi? Dah habis. Okey, good. Pandai. Itu nama dia batang dengan daun. Very good. Okey, nyalain okey tak? Ain okey? Sekejap tengok. Ain clear. Okey, dia malas nak mute. Dia kabur je. Okey, good. Dia message dah cikgu tadi. Okey. 4 tu ialah 40012222. Dengan angkat nombor telefon ni. Ni maknanya ialah 0 ada 2. Nampak? 0 ada 2. 1 ada 1. 2 ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, betul. 3 ada 1, betul. 4, 4. 4, 4. 5, 6. Betul. 7 ada 3. 1, 2, 3. 8, 9, 9. Teng. Okey, good. Okey, so 5. Okey, saya nak nyalin pula. Okey, 5. Berapa daun dia? Syuhada dah bagi dah. Ain dah bagi dah. 2, 2. Hilang dah apa tadi? 2, 2, 3, 4. Okey, very good. Boleh tak? Kenapa 2, 2, 3, 4? Okey Sebabnya ada 2, 2, 2 ada 3. Dan 3 dengan 4. Okey, good. Itu namanya batang dengan daun. Okey, so daripada data ni, nanti dulu. Boleh faham tak ni? Plot batang daun ni. boleh. Okey, Tun. Daripada data ni, okey, kita boleh kemukakan, dia boleh tanya soalan tau. Tak ada soalan sini. So, contohnya, manakah data yang paling sikit?
Iaitu 27 dengan 29. Yang ini. Dia boleh datanya macam tu. Okey. Manakah ni apa tadi? Contoh apa? Contoh lah. Manakah julat nombor yang paling banyak? Maka paling banyak iaitu 40 sehingga 50. Contoh macam tu dia bertanya soalan. Okey, contoh soalan. Bilangan terendah mana? Bilangan terkecil mana? Okey, boleh ya? Okey, jadi saya nak tanya awak, apakah nilai terkecil dalam kumpulan ni? Nilai terkecil. 27. Okey. Syuhada kata 27. Okey, malu dia nak sabar. Nilai terbesar apa? Terbesar. Okey, berapa terbesar? Bukan malu cikgu, mic rosak. Oh, ya ke? Okey, good. Very good. Nilai terbesar. 54. Very good. Okey, mic problem. Okey, tak apa. So, kalau saya nak tanya beza apa? 54 tolak dengan 27. Dapat berapa Lama kalkulator saya tak ada ni. 54 tolak 27. Dapat tak 27? Dapat. Okey, cun. Tu adalah plot batang dan daun. Okey. Seterusnya, saya sambung lagi? Okey. Jom kita buat contoh satu soalan. Sama-sama contoh soalan. Okay, nampak tak? Saya besarkan dulu sikit. Okey, sekarang ni soalan dia ialah data berikut menunjukkan markah ujian sejarah dan juga bagi untuk bulan April dan bulan Mei. Okey, ni markah pelajar ni. Okey, untuk April 32 sampai 61. Okey, ni data terkumpul ke data tak terkumpul? Terkumpul ke tak terkumpul? Ain kata terkumpul. Betul ke salah? Siapa ada cadangan lain? Okey, tengok ada jadual tak? Maksud saya ada tak bagi julat? Julatnya maksudnya julat sini. Okey, ni data tak terkumpul. Kalau terkumpul tu, dia ada jadual apa tu? Julat tau, julat. Okey, julat. Biasanya, contohnya, markah 30 sampai 35. Okey, berapa orang? 5. Tu namanya data terkumpul. Ni adalah data tak terkumpul. Okey. Okey, boleh faham Ain? Apa beza terkumpul dengan tak terkumpul? Okey, cun. Thank you Ain. Okey, jom kita tengok. Macam mana nak buat plot batang dan daun ni? Okey, so tengok markah bulan April dengan bulan Mei. Cuba tengok. 3, start daripada 3. Ini namanya batang. Okey, ni batang. Dan belah kiri kanan ni ialah daun. Daun untuk bulan April dan daun untuk bulan Mei. Okey, nampak tak? Kalau untuk bulan Mei, 34 dengan 38. Nampak? 34, 38. Kalau untuk April, 32, 35, 35, 39. Okey, boleh ya? Clear? Okey. Saya nak panggil seorang-seorang boleh? Tak apa, senang je ni tengok sambil data tu. Untuk bulan April, tolong beritahu saya, apakah nilai daun dia untuk 4? Siapa nak jawab? Nazri dulu. Apakah nombor letak dalam daun tu? 1. 1, good. 1. 1, good. 2. 2, good. 3. 3, good. 3. 3, good. 4. 4. 4. 4. Lagi? 6. Sikit lagi. 6. 8, 9. 8, 9. Very good. Okey, itu cara dia. Pandai. Untuk Mei pula. Okey. Mei boleh Mei, Nazri. Mei. 0. 0, 0, 0, 0, 3. 3, 6, 6. 6, 9.
Pandai. Okay, good. Okay. Boleh faham tak yang lain? Afira lah, Afira. Okay, untuk 5. Boleh 5. Ni clear dah ni. 1, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 8. 8. Very good. Okay, good. Ting. Saya tanda lah sesiap. Kelajak dah. Okay. Untuk bulan Mei, kita adalah 2, 3, 5, 9. Okay. Okay. Untuk bulan 6, April. 0 dengan 1. Untuk bulan Mei, 3, 5, 6, 8. 9. Okay. Untuk bulan Jun, bulan Jun tak. Bulan April tak ada. Okay. Bukan tak ada, jangan tak kosong Nah, ini 1, 3, 5, 7. Okay, settle. Okay. Itulah nama dia. Ni adalah plot batang daun. Okay, clear Okay, good. Contoh soalan. Okay, kalau tanya soalan macam mana? Ujian manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik? Okay, siapa boleh beritahu saya? Cuba fikir. Ujian manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik? April ataupun bulan Mei? Mei. Okay, Syuhada kata Mei. Okay, kenapa Mei? Saya nak tanya kenapa pula. Kenapa Mei? Tak apa, kalau ada jawapan ni tak apa, tak kisah, boleh. Kenapa Mei? Markah yang paling tinggi. Markah paling tinggi iaitu 71, 73, 75 dengan 77. Okey, Nyalin setuju tak? Setuju ke? Setuju. Okay, very good. Sebabnya Mei ni dia banyak ni 70 lebih ni. Okey, pandai. Thank you. Nyalin pun good. Okey. Next, soalan dia. Markah manakah yang paling banyak ditunjukkan oleh pelajar pada bulan April dan bulan Mei? Manakah paling banyak? Adakah batang 3, 4, 5, 6 dan 7? Bulan April, manakah paling banyak? Markah mana paling banyak? 4. 4. Okey, batang 4. Okey. So, terletak ni kita bukan kata batang 4 pula. Kata batang 4. 40 ke 49. Macam tu. Untuk bulan Mei, manakah paling banyak? 3, 6. Mana nampak? 5 kan? 50 sampai 60. 50 sampai 60. 50 sampai 59. Okey, setuju tak? Sebab dia ada 7. Dia ada 7 ni. Ni ada 1, 2, 3, 6, 9, 11. Ada 12 ni. Okey, contoh soalan-soalan. Daripada situ awak boleh dapat data tersebut. Okey, clear? Clear tak? Kalau clear nak sambung lagi. Plot Clear. titik lah. Okay, clear. Okay, thank you. Kalau ada soalan tolong tanya, tak ada masalah, boleh. Okay, sekarang ni plot titik. Last one. Dia ada 2 je, plot batang daun dengan plot titik. Okay. Untuk batang plot titik, dia beza sikit. Tapi sama je fungsi dia, tak ada. Okay, plot titik ialah carta statistik. Dia perlu menggunakan skala ragam. Setiap titik mewakili satu cerapan. Tadi macam apa tadi? Serangga tu. Okay. Data menunjukkan skor yang diperoleh oleh 20 orang murid. Nampak tak? 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey, saya nak tanya ulang balik. Data terkumpul ke data tak terkumpul ni? Terkumpul ataupun tak terkumpul? Okey, pandai. Tak terkumpul. Okey, pandai. Betul, Ain. Okey, good, Nazri. Tak terkumpul. Okey. Plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan tidak banyak. Okey. Dan tak banyak bolehlah guna ni. Sebab kalau banyak, kena banyak titik nanti.
Okay, kalau banyak kita guna plot batang dan daun. Kalau sikit kita guna plot titik ni. Okay, macam mana nak plot dia? Saya tunjuk sini. Okay, cuba tengok. Kosong. Ni seragam tau, dia tak susun. Nampak tak kosong? Ting, ting, ada berapa? 2. 2. So, 1, 2. Okay. Kemudian 1. 1, ada 1. Nampak tak 1? Okay, tu contoh dia. 7, tengok 7. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Good. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, boleh. Kemudian untuk 3, kita tengok 3. 1, 2, 3. Ada 3 tak? 1, 2, 3. Okay, betul. Cuba tengok 8. 8 ada 2 tak? 1, 2. Okay, betul. Okay, tu contoh dia untuk plot titik. Okay, faham? Kalau tak faham, tolong tanya. Okay, 5 saat. Nak tanya ke? Nak screenshot ke? Nak print Faham. screen ke? Okay, good. Okay, saya nak tanya ni. Daripada plot cerapan paling tinggi ialah 8, cerapan paling rendah ialah 0. Okay, ni dia punya conclusion dia, kesimpulan dia. Cerapan paling tinggi ialah 8, cerapan paling rendah ialah 0. Dan paling banyak murid ialah 7. Nah, skor dapat 7. Ni quiz. Okay, jawab quiz kan? Awak pernah jawab quiz kan? Jawab quiz, ada dapat 0, ada dapat 1, ada dapat 8. Okay, contoh macam tu. So, yang paling banyak quiz dia ialah, yang paling markah banyak ialah 7 orang. Okay, jom kita tengok contoh. Tengok contoh baru kita faham nanti. Okay, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains. Okay, ada duit. Ada 2. Matematik dan sains. SMK berhenti ni 20 orang murid. So, ada 20 orang murid, awak akan dapat 20 titik. Mengambil bahagian dalam kuis itu. Okay, rajunkan 2 set plot titik bagi skor 60 murid-murid ni. Okay. So, ada sains dengan matematik. Nampak tak ada 2? Sains, matematik. Tapi titiknya sama, 20. Okay. So, sains ada 20 orang. Murid matematik pun ada 20 titik. Sebab seorang tu akan dua soalan. Sains dengan matematik. Okay. Tengok dulu. Okay. Sementara tu sebelum kita tanya soalan, saya nak uji kaji dulu. Untuk sains, berapakah dapat markah paling banyak? Sains. 11. 11. Very good. Ada 5 orang betul. Okay, good. Untuk matematik. Untuk matematik. Paling banyak apa? 12. 12. Very good. Okay, untuk matematik. Berapakah bilangan dapat markah 8? 0. 0. Good. Ataupun tak ada. Pandai. 8 tak ada. Okay. Dah boleh. Okay. Maknanya awak boleh jawab ni. Pandai lah. Okay. Data manakah yang menunjukkan sirakan yang lebih besar? Apa sirakan besar tu, apa maksud dia? Tadi sebut tadi. Sirakan besar maksudnya apa tadi? Kalau sirakan besar tadi, apa tulis kita tadi? Atas tadi, mula-mula tadi. Sirakan besar. Nilai besar. Nilai besar ataupun beza besar. Beza antara dua tu. Okay? So, saya nak tanya awak. Manakah beza yang paling besar? Yang besar tolak yang kecil. Senang je, itu je. Yang paling besar berapa untuk sains? 15 kan? Ada tak 5 kali 15? Ada. Yang paling sikit berapa nilai dia? 8. 8. Okey, so 15 tolak 8 berapa? 7, dapat? Okey, boleh Apakah nilai untuk matematik pula? Yang paling besar berapa? 15.
15. Yang paling kecil? Apa? 9. Paling kecil? 9. Okey, apa beza 15 dengan 9? 6. 6. Okey, so yang mana besar? Sain. Sin. So, data manakah menunjukkan lebih besar? Ialah sin. Okey, good. So, kuis manakah yang mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Sama juga jawapan dia. Sin. Okey, beza cerapan. So, beza serakah tu. Beza cerapan, beza serakah sama je. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah yang lebih baik? Okey, saya nak tanya awak. Pencapaian manakah yang lebih baik? Ada? Manakah pencapaian yang lebih baik? Siapa boleh beritahu saya? Dan kenapa? Okey, Ain kata matematik. Okey, kenapa matematik? Kenapa matematik? Okey, yang lain kenapa? Kenapa tak sains? Kenapa tak matematik? Nak tanya dulu. Sebelum kita end kelas ni. Okay. Sebab nanti saya nak bagi task kat awak ni. Markah tinggi. Okey, markah tinggi maksudnya markah tinggi tu macam mana markah tinggi tu? Markah tinggi tu macam mana markah tinggi? Markah tinggi? Tanya-tanya saya. Insecure saya. Sain. Okey, kenapa sain Nazari? Dia tolak tinggi yang kecil dapat 7. Okey, besar 15 tu tolak kecil kan dapat 7 kan. Okey, itu ialah serakah ataupun cerapan. Tapi dia kata pencapaian manakah yang lebih baik? Pencapaian. Okey, sebegitu Okey, yang betul matematik. Oh, matematik. Tapi kenapa matematik? Kenapa? Markah 12 tu banyak. Okey, pandai. Good. Okey, betul. Ain juga. Okey, dia kata Nazri kata markah paling banyak 12. Betul. Okey. Satu lagi ialah markah paling sikit ialah 9. Betul. Okey, matematik yang paling banyak. Dan juga dia macam berat sebelah kanan. Awak nampak tak? Kalau yang sains ni, dia bentuk dia macam ni. Kalau yang matematik ni, dia bentuk dia macam puncak tinggi sikit. Nampak belah kanan. Beza tak? Dua tu. Kat sini awak boleh nampak dia punya conclusion dia, kesimpulan dia. Menggunakan data yang kita dapat daripada plot data batang dan daun dan juga plot titik. Okey, that's it. Itu saja untuk hari ini. Slot yang kedua, matematik. Any question? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, nanti saya share juga dalam grup. Kita buat soalan dalam OMG. Buku OMG. Muka surat 119 dan 120. Saya bagi masa untuk awak sekarang ni. 12.50 untuk soalan muka surat 119 dan juga 120. Adakah semua buku MG? Nanti saya bagi arahan juga dalam Telegram untuk kawan awak yang lain yang tak dapat join tu. Okey, kalau tak ada soalan, betul ni tak ada soalan ni? Betul. Okey, saya bagi masa untuk awak sekarang ni untuk buat task yang saya bagi tu. Okey, boleh? Boleh. So, kesimpulannya hari ni kita belajar apakah maksud serakan, iaitu data ataupun dapatan yang terkumpul untuk menjawab soalan. Yang kedua ialah awak belajar bagaimana nak buat plot batang dan daun. Dan juga ketiga, plot. Plot apa? Titik. Plot titik, pandai. Dan juga membuat kesimpulan daripada kedua-dua plot tersebut. Okey. So, saya bagi masa sekarang untuk buat task sampai pukul 12.50. Nak habis masa dah ni. Okey, tak apa. Buat anytime. Nanti dah siap nanti tolong snap dan send pada saya secara personal dalam Telegram. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, saya akhiri dengan kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi next class. Okey, bye-bye.